أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا وقدوتنا ومعلمنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Wahai sekalian hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenar. Saya berpesan kepada diri sendiri dan diri tuan-tuan muslimin sidang Jumaat sekalian, supaya kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita menjunjung tinggi segala perintah Allah, meninggikan syariat Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjanjikan kemenangan dan kejayaan, kecemerlangan hidup kepada orang-orang yang bertakwa. Dan berbekallah kamu, sesungguhnya tiada bekalan yang terbaik selain bekalan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati dan dikasihi Allah Ta'ala sekalian, firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 26, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala lah yang memiliki kerajaan atas sekalian kerajaan. Allah Ta'ala berhak untuk memberikan kerajaan kepada mereka yang dikehendaki. Allah Ta'ala juga berhak untuk mencabut kerajaan daripada mereka yang dikehendaki. Allah Ta'ala juga berhak untuk memuliakan sesiapa yang dikehendaki. Allah Ta'ala juga berhak untuk menghina sesiapa yang dikehendaki.
Di tangan Engkaulah ya Allah segala kebaikan, dan sesungguhnya Engkaulah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang di bumi Mekah dalam tempoh yang sangat lama, 13 tahun, sebelum Allah Ta'ala mengundiakan kemenangan mendirikan kerajaan Islam pertama di bumi Yathrib, yang akhirnya ditukar menjadi Al-Madinatul Munawwarah, bandar yang bercahaya bergemerlapan dengan cahaya agama Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang bukan hanya dalam tempoh 13 tahun di Mekah itu sahaja. Bahkan sebelum daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang sebelum baginda diwahyukan oleh Allah tatkala berumur kira-kira 40 tahun. Sebelum itu, dalam waktu kanak-kanak, waktu remajanya, waktu mudanya, baginda sudah pun mula berjuang menunjukkan akhlak Islam, berdakwah, menunjukkan contoh tauladan yang terbaik kepada musuh, kepada masyarakat Arab jahiliyah di Mekah, demi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, memperjuangkan agama Allah walaupun belum diwahyukan secara rasmi, dilantik menjadi pesuruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu tempoh yang sangat lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang di Mekah, sehinggalah Allah Ta'ala mengundiakan kemenangan di Madinah, walaupun dalam tempoh yang sekejap, hanya kira-kira 10 tahun, sehinggalah baginda wafat bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus diingat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengundiakan kerajaan, kekuasaan, pemerintahan kepada baginda, para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, para kekasihnya, para utusannya, dan Allah Ta'ala juga pernah memberikan kerajaan dan kekuasaan pemerintahan kepada para musuhnya. Ini bukan perkara yang pelik bagi Allah, bukan perkara yang mustahil bagi Allah. Allah Ta'ala berhak memberikan kepada sesiapa yang dikehendaki, kepada yang dikasihi maupun yang dibenci, kepada yang disayangi maupun yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga pernah memberikan kerajaan kepada Fir'aun yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala juga pernah memberikan takhta kekuasaan kepada Namrud, raja yang memerintah pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Allah Ta'ala memberikan kejayaan, Allah Ta'ala memberikan kekuasaan dan pemerintahan ini kepada mereka-mereka yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang yang perlu kita ingat, pemerintahan dan kekuasaan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, ada kalanya Allah Ta'ala redha dan ada kalanya sebaliknya Allah Ta'ala tidak meredainya. Muslimin dan mustami'in sidang Jumaat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, marilah kita menginsafi dan kita mengambil pengajaran terhadap apa yang berlaku pada 2-3 hari ini dalam situasi negara kita. Alhamdulillah telah diselesaikan semalam. Perdana Menteri yang ke-10 telah mengangkat sumpah dengan rasminya di hadapan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memberikan ujian kepada kita, masih lagi menguji tahap kesabaran kita umat Islam untuk melihat para alim ulama diberikan kuasa pemerintahan, untuk melihat golongan yang bijak pandai, golongan yang bersih, golongan yang amanah dan berintegriti ini diberikan kuasa pemerintahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah Ta'ala masih menanggungkannya lagi. Firman Allah Ta'ala dalam surah Taubah ayat 42, "Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'u walakin ba'udat 'alaihim asy-syuqqah." Jika sekiranya perjuangan yang kamu bawa ini wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perjuangan yang pendek, perjuangan yang perlukan masa yang singkat dan cepat untuk sampai ke destinasi dan matlamatnya, nescaya ramai di kalangan mereka termasuk musuh-musuhmu mengikutimu wahai Muhammad, mengikut perjuanganmu wahai Muhammad. Akan tetapi perjuangan yang kamu bawa ini adalah perjuangan yang tersangat jauh dan perjuangan yang penuh dengan masyaqqah, dengan duri, onak dan ranjau di dalamnya. Sudah tentulah mereka tidak memilih untuk bersama denganmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan ini perjuangan yang sangat panjang. Benar kata ulama, perjuangan ini adalah urusan kita dan kemenangan itu
adalah urusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya terus berjuang, kita hanya terus berdakwah, menyampaikan Islam kepada masyarakat. Jangan sesekali kita merasa kecewa, jangan sesekali kita merasa terhina, jangan sesekali kita bersedih dengan kemenangan yang tertangguh ini. Allah Subhanahu wa taala masih lagi ingin menguji tahap kesabaran kita. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 139, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan sesekali kamu merasa hina, wahai para pejuang. Jangan sesekali kamu merasa bersedih dan berduka cita, sedangkan kamu tinggi di sisi Allah, jika benar kamu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin sidang Jumaat yang berbahagia sekalian, perjuangan ini memerlukan satu tempoh yang sangat panjang, memerlukan kesabaran yang sangat tinggi, kebergantungan yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita bergantung kepada makhluk, bukan kita bergantung kepada sokongan mana-mana pihak, bukan kita bergantung kepada mana-mana pengundi dan sebagainya. Bahkan kita meletakkan kebergantungan kita secara sepenuhnya bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah Allah taala menjemput kita. Walaupun kemenangan itu tidak dapat kita kecapi dan tidak dapat kita rasai sepanjang hayat kita, biarlah kita berdoa, mudah-mudahan kemenangan itu kita dengan penuh yakin dan percaya kepada Allah, Allah taala akan memberikan pengalaman kemenangan itu kepada anak cucu dan cicit generasi kita yang akan datang, walaupun kita tidak sempat untuk menikmatinya sekalipun. Kerana perjuangan ini akan diteruskan sehinggalah ke hari kiamat. Al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad ini, perjuangan ini, mujahadah bersungguh untuk menegakkan kalimah Allah Ta'ala ini akan diteruskan, senantiasa berterusan sehinggalah ke hari kiamat. Rasulullah SAW pernah jatuh dan bangun dalam beberapa siri peperangan. Peperangan Uhud Allah Ta'ala menguji dengan kekalahan. Peperangan Hunain, walaupun pada awalnya diuji dengan hampir-hampir kepada kekalahan, dengan asbab ujub, dengan asbab satu sifat penyakit hati yang timbul di kalangan tentera muslimin, melihat bahawasanya di kalangan mereka tentera muslimin telah pun ramai. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma hunainin idh a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum syai'a. Walaupun Allah Ta'ala mengurniakan kemenangan, tetapi di saat mereka berperang, di saat mereka berhadapan dengan perjuangan itu, mereka timbul rasa ujub, rasa bangga, rasa kita boleh menang dengan kekuatan yang kita ada, dengan keramaian rombolan tentera yang kita ada. Tetapi itu tidak memberikan apa-apa manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Ta'ala tidak pernah mengira kuantiti, bilangan ramainya kamu. Walaupun bilangan yang sedikit, Allah Ta'ala pasti juga. Bila Allah Ta'ala mentakdirkan kemenangan, pasti Allah Ta'ala akan memberikannya kemenangan. Peristiwa Badar menjadi satu pengajaran yang sangat berguna kepada kita. 313 tentera muslimin berdepan dengan 1000 lebih tentera musyrikin. Allah Ta'ala memberikan kemenangan dalam peperangan antara Talut dan Jalut. Allah Ta'ala tetap memberikan kemenangan kepada tentera Talut yang di dalamnya ada Nabi Allah Dawud alaihissalam. Walaupun berdepan dengan berpuluh kali ganda ramainya musuh yang mengatasi mereka tentera Jalut. Allah Ta'ala tidak pernah mengira kuantiti dan bilangan kita. Bahkan Allah Ta'ala ingin melihat keikhlasan hati kita berdepan dengan musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita menyampaikan Islam, mesej dakwah kepada pengundi, kepada masyarakat, supaya mereka senantiasa memahami Islam itu sendiri, memahami bagaimana pentingnya untuk memilih dan melantik di kalangan orang-orang yang bersih, yang beramanah, di kalangan para alim ulama khususnya, untuk diangkat menjadi khalifah, pemerintah dan pemimpin di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Surah Ali Imran ayat 200 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran kamu. Jangan hanya kita bersabar, bahkan kita senantiasa menguatkan dan menambahkan lagi kesabaran dalam hati kita, memujuk hati kita, biar ada perasaan redha kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Warabitu, dan hendaklah
kamu senantiasa tetap bersiap siaga dengan sebarang kemungkinan, sebarang ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqullah, bertakwalah kamu pada Allah. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang berjaya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. آمين. يا موافق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan-perkataan yang baik. Nescaya Allah Ta'ala akan memperbaiki amalan-amalan kamu dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Para siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia telah dikurniakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kejayaan dan kemenangan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku muslimin, sidang Jumaat yang berbahagia sekalian, Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 104, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. Yang bermaksud, dan janganlah kamu merasa hina dan merasa lemah hati dalam mengejar mereka, yakni musuh-musuhmu. Jika sekiranya kamu merasa pedih, terseksa, sakit, letih, penat untuk berjuang menghadapi musuh-musuhmu, dan ketahuilah olehmu bahawasanya musuh-musuhmu juga mengalami perasaan letih, penat, perih yang sama untuk mengatasimu. Akan tetapi ada satu perkara yang mereka tidak ada padamu, iaitulah mereka tidak mengharapkan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang kamu harapkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa mengharapkan pertolongan dan bantuan daripada Allah. Bila mana Allah Ta'ala masih lagi menangguhkan kemenangan kita, nescaya kita menetapkan kebergantungan kita, redha dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan dengan berkat kesungguhan dan kesabaran kita ini, Allah Ta'ala mengurniakan kemenangan kita pada siri yang seterusnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala itulah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, marilah kita bermuhasabah. Kita menjadikan diri kita, kita menilai dan menghitung diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita, agar senantiasa berada di atas jalan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya diri kita sahaja, bukan hanya pasangan kita sahaja, bahkan anak-anak kita, ahli keluarga kita, adik-beradik, mungkin sanak saudara kita, pastikan bahawasanya mereka senantiasa berada di atas landasan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan di atas landasan orang-orang yang senantiasa memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzanu. Hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung.
di hadapan Allah. Dan timbanglah amalan kamu sebelum amalan kamu ditimbang di atas neraca mizan Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar. Kita mengambil keberkatan pada hari Jumaat yang mulia ini untuk kita sama-sama mengucapkan salawat dan salam terhadap junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan kesungguhan perjuangan dakwah dibawa oleh baginda inilah kita teruskan, kita menyambung mata rantai perjuangan tinggalkan oleh baginda dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Seterusnya kita akan menanggung dan membawa perjuangan ini sehinggalah kita mati bertemu Allah, disambung oleh generasi yang seterusnya sehinggalah kekal ke hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Ahzab ayat 56, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya dan mengucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguhnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'alayya marrah, sallallahu alaihi biha 'ashra." Barang siapa yang berselawat ke atasku sekali, nescaya Allah Taala akan berselawat ke atasnya dengan 10 kali selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin وعن بقية الصحابة والقرابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الدعاة والمجاهدين، اللهم انصر المظلومين والمستضعفين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كل أرض الإسلام وخصوصا في بلدنا هذا ماليزيا. اللهم قوي عزائمهم وثبت أقدامهم واجمع كلمتهم. اللهم دمر الكفرة والمنافقين وأهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم أصلح سلطاننا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أرنا الحق حقا وألزمنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله على آلائه واشكروه على نعمائه ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا